Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Allah ya Tuhan kami, pemudahkanlah dan janganlah persusahkan, dan sempurnakanlah kami dengan segala kebaikan, dan kepadamu sahajalah kami meminta pertolongan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahilah bagi kami ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kami kefahaman. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran itu bagi kami sebagai hujah, sebagai pembela bagi kami di hadapan-Mu di hari penghisapan nanti. Dan janganlah hendaknya ya Allah, Engkau jadikan Al-Quran itu menjadi saksi pendakwa bagi kami, untuk mendakwa kami di hadapan-Mu nanti di hari akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Semoga kita semua berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga aktiviti kita sehari-harian. Dan semoga kita semua berkekalan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita semuanya insya-Allah akan berakhir bergembira di syurga Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada kesudahannya nanti, yakni hari akhirat. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia serta limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti, berkongsi sedikit pengetahuan berhubung kait dengan pembelajaran tentang bagaimana untuk sama-sama kita berusaha mempertingkatkan, memperelokkan bacaan Al-Quranul Karim kita, tahsinul Quran kita. Mudah-mudahan berkat usaha kecil kita ini, Allah Ta'ala akan limpahkan kita dengan kefahaman yang tepat mengenai agamanya, mengenai Al-Quran, mengenai agamanya. Serta Allah kurniakan kita kebolehan membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid, sehingga ia insya-Allah akan menjadi sumber pahala bagi kita ketika mana kita masih hidup ini, dan berkekalan insya-Allah pahalanya mengalir kepada kita setelah kita kembali ke rahmatullah, insya-Allah. Okey. Sekarang ini kita berada di sesi kedua daripada 5 sesi berhubung topik perbincangan kita berkenaan hukum bacaan iltiqa lisakinain, ataupun hukum bacaan berkenaan dengan pertemuan dua huruf bersukun, dua huruf mati pada bacaan wasal, ataupun dikenali juga dengan nama hukum bacaan nunul wiqayah. Nama lainnya itu nun kecil, dan sesetengah daripada kita mungkin mengenalinya sebagai nama dengan nama hukum bacaan nunul wasal, nun penyambung, ataupun hukum bacaan nunul iwad, nun ganti ataupun nun pengganti. Sebagaimana yang telah kita kongsikan pada sesi pertama dahulu.
hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini adalah hukum berkenaan dengan bagaimana kita memahami dan menyelesaikan masalah bacaan kita yang tersekat disebabkan berlakunya pertemuan dua huruf sukun, berlakunya pertemuan dua huruf mati pada bacaan wasal, pada bacaan sambung. Isu ini tidak timbul apabila kita membacanya secara wasal pada tanwin. Isu ini tidak timbul sekiranya kita membacanya secara waqaf pada tanwin dan kita ibtidak atau memulakan bacaan dengan hamzah wasal, maka tidak timbul masalah hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini, kerana hukum bacaan ini hanya wujud pada bacaan wasal, pada bacaan sambung, iaitu apabila kita menyambungkan tanwin, huruf berbaris dua dengan hamzah wasal sesudahnya diikuti oleh dengan huruf yang sama ada bersukun, berbaris mati ataupun huruf yang bertasydid ataupun yang bersabdu. Okay. Perbincangan tentang topik ini adalah berkisar dengan bagaimana cara mengatasi masalah bacaan tersekat tersebut dan bagaimanakah cara untuk kita menghidupkan bacaan yang tersekat ketika mana huruf berharakat tanwin sama ada fathatain berbaris dua atas ataupun kasratain berbaris dua bawah ataupun dhammatain berbaris dua hadapan. Tatkala mana ia bertemu dengan hamzah wasal, hamzah penyambung yang diikuti oleh huruf sukun, yang diikuti oleh huruf mati ataupun huruf yang bertasydid ataupun yang di kalangan kita orang Nusantara ini dikenal sebagai huruf yang bersabdu pada bacaan wasal, pada bacaan sambung. Ini adalah sesi kedua daripada 5 sesi. InsyaAllah sama-sama kita berikan tumpuan dan berikan perhatian. Semoga Allah limpahkan kita dengan kefahaman yang sempurna, yang tepat berkenaan Al-Quranul Karim dan menjadi asbab untuk kita berkekalan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Okey, sebagaimana yang telah kita kongsikan pada sesi perbincangan pertama kita sebelumnya, berikut kita paparkan topik perbincangan ataupun ruang lingkup perbincangan kita dalam membicarakan tentang hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini. Dan besarlah harapan kita dapat kita bincangkan dengan agak menyeluruh dan agak komprehensif untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Pada sesi sebelumnya telah kita bincangkan 3 topik perbincangan awal, iaitu nama-nama lain bagi hukum bacaan iltiqa'ul sakinain. Kemudian, apakah yang kita fahami ataupun sepatutnya kita fahami dengan istilah at-tanwin. Dan yang ketiganya, apakah yang kita fahami ataupun yang sepatutnya kita fahami sebagai pembaca Al-Quran dengan istilah hamzatul wasl, hamzah wasal. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari dan kongsikan pada sesi sebelum ini, sesi pertama, bermanfaat bagi kita sedikit sebanyak dalam meningkatkan tahsinul Quran kita, meningkatkan tahap pembacaan Quran kita, insya-Allah. Dan sekiranya dirasakan bermanfaat, bolehlah kita kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah.
untuk sesi kedua pada kali ini, kita akan fokuskan kepada hanya 3 topik perbincangan, manakala yang selebihnya dua topik yang terakhir itu akan kita kongsikan pada sesi ketiga, keempat dan kelima nanti, insya-Allah. Okey, topik perbincangan kita pada hari ini adalah pertamanya, cara kita menghidupkan bacaan yang tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan dua huruf sukun pada bacaan wasal. Saya tegaskan pada bacaan wasal kerana hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini tidak wujud, tidak diguna pakai pada bacaan waqaf. Yakni kita waqaf pada tanwin, kemudian kita ibtidak, kita mulakan kembali bacaan kita dengan nafas yang baru, dengan hamzah wasal, maka itu dinamakan bacaan waqaf. Tetapi hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini tidak diguna pakai untuk bacaan waqaf. Ia hanya terguna pakai untuk kaedah bacaan secara wasal, iaitu kita menyambungkan hamzah wasal, hamzah wasal dengan kalimah sebelumnya dan kalimah sesudahnya. Okey. Topik pertama adalah tentang cara menghidupkan bacaan yang tersekat disebabkan oleh pertemuan dua huruf sukun, dua huruf mati pada bacaan wasal. Topik yang kedua yang akan kita rangkumkan dalam sesi kali ini adalah kekeliruan berkenaan cara membaca apabila dua huruf sukun bertemu, sekali lagi, pada bacaan wasal. Kekeliruan berkenaan cara membaca yang betul apabila dua huruf sukun bertemu. Dan topik terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini adalah berhubung kait dengan penjelasan berkenaan kaedah menghidupkan bacaan yang tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan dua huruf sukun pada bacaan wasal. Penjelasan berkenaan kaedah menghidupkan bacaan yang tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan dua huruf sukun, dua huruf mati pada bacaan wasal, pada bacaan sambung. InsyaAllah kita akan mulakan sesi perbincangan kita dengan topik yang baru pada hari ini, pada sesi kedua kali ini, yakni berkenaan dengan penjelasan hukum nun wiqayah, nama lain bagi hukum iltiqa'ul sakinain, juga dikenali sebagai hukum bacaan nun wasal, hukum bacaan nunul iwad. Okey. Penjelasan hukum nun wiqayah ataupun iltiqa' lisakinain, yakni cara menghidupkan bacaan yang tersekat disebabkan berlakunya pertemuan dua huruf sukun pada bacaan wasal, pada bacaan sambung. Pertamanya kita akan bincangkan tentang huruf berharakat fathatain, iaitu baris dua atas. Tak kala mana ia bertemu dengan hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun, huruf mati. Yang kedua adalah berkenaan dengan huruf berharakat fathatain, baris dua atas, tak kala mana ia bertemu dengan hamzah wasal, hamzah bersambung, yang diikuti oleh huruf bertasydid, huruf yang bersabdu. Yang ketiga adalah huruf berharakat kasratain, baris dua bawah, ketika mana ia bertemu dengan hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun, huruf mati. Yang keempatnya berkenaan dengan huruf berharakat kasratain berbaris dua bawah,
tatkala mana ia bertemu dengan hamzah wasal, hamzah sambung yang diikuti oleh huruf bertasydid, yakni huruf yang bertanda sabdu. Seterusnya adalah berkaitan dengan huruf berharakat dhammatain, berbaris dua di hadapan, ketika mana ia bertemu dengan hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun, huruf mati. Dan yang terakhir sekali untuk topik perbincangan pada kali ini adalah huruf berharakat dhammatain, berbaris dua hadapan, ketika mana ia bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf bertasydid, huruf yang bertanda sabdu. Okey. Yang pertamanya adalah contoh-contoh huruf berharakat fathatain, berbaris atas, berbaris dua atas, bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun, yang diikuti oleh huruf mati. Dan kita contohkan di sini adalah daripada muka surat ataupun halaman 27 daripada Mushaf Al-Quranul Karim, ayat ke-180 daripada suratul Baqarah. Ini daripada juz yang kedua. Okey. Apa yang tertulis di sini adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Ra alif dua di atas ran. Kemudian ada hamzah wasal di situ. Kemudian selepas hamzah wasal ada lam sukun ataupun lamus sakinah. Lam sukun, lam mati. Kemudian wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Okey. Cara membacanya adalah seperti ini, insya-Allah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Okey, penjelasan berkenaan hukum nun wiqayah ataupun iltiqa ulis sakinain ini adalah seperti berikut. Okey, huruf ra berharakat fathatain. Sebenarnya ra alif dua di atas ron. Di situ ada tertinggal alif. Pada kalimah khairan, khaya mati atas khai, ra alif dua di atas ron. Khairan, terdapat nun sukun padanya. Ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin, huruf yang berbaris dua, secara tersiratnya, yakni secara tersembunyi ataupun terlindungnya, terdiri sebenarnya daripada dua huruf. Huruf pertama berbaris satu, manakala huruf kedua adalah nun sukun, nun mati, yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin, iaitu yang tersembunyi ataupun tersirat ataupun terlindung pada baris kedua huruf tanwin. Dicontohkan di sini, ra alif dua di atas ron, sebenarnya datangnya daripada ra nun mati di atas ron. Okey, kalau kita perhatikan sebenarnya nun mati sememangnya tidak tertulis di dalam mushaf. Kerana ia sebenarnya dari segi sebutan, ia sebenarnya tersembunyi pada baris kedua huruf tanwin. Ra alif dua di atas ron datangnya daripada ra nun mati atas ron, dan di situ tersirat nun mati pada baris kedua huruf ra fathatain, ra berbaris dua atas tersebut. Okey, pada bacaan wasal, yakni pada bacaan sambung,
bunyi hamzah wasal akan dihilangkan, yakni dihazafkan ataupun ditiadakan daripada bacaan kita. Selepas hamzah wasal, terdapat lam sukun, lamus sakinah, lam sukun ataupun lam mati pada kalimah al-wasiyatu. Al-wasiyah. Okey, di situ ada ta marbutah. Apabila kita wakafkan dia pada ta marbutah itu, dia akan bertukar sebutannya menjadi huruf ha. Al-wasiyatu menjadi al-wasiyah. Ketika mana kita wakaf pada at-ta'ul marbutah tersebut. Okey. Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa'ul sakinain yang menjadi topik perbincangan kita pada sesi ini, sesi sebelumnya dan 3 sesi berikutnya nanti insya-Allah, iaitu bacaan tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan 2 huruf sukun pada bacaan wasal. Okey. Sekarang ini sama-sama kita lihat apakah bentuk kekeliruan yang mungkin timbul berkenaan cara membaca hukum iltiqa'ul sakinain ini. Okey, kita contohkan di sini adalah kalimah khairan al-wasiyatu. Khaya mati atas khair, ra alif 2 di atas ran, bertemu hamzah wasal yang saya tandakan dengan warna pink ataupun warna merah jambu untuk memudahkan kita membezakannya daripada tanwin dan lam sukun. Kemudian al-wasiyatu, wa di atas wa, sad ya, sabdu bawah si, ya atas ya, ta depan tu, wasiyatu. Okey, setengah pembaca Al-Quran membacanya khairal wasiyatu. Khairal wasiyatu. Kerana mereka mungkin menyangka ia melibatkan hukum idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Idgham tanpa dengun disebabkan oleh mereka melihat terdapat huruf tanwin bertemu dengan lam sukun, bertemu dengan lam mati dalam 2 perkataan, yang mana ini merupakan definisi untuk hukum bacaan idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah, iaitu apabila nun sukun ataupun huruf tanwin, huruf berbaris 2 bertemu dengan huruf lam ataupun ra mati ataupun bertasydid, bersabdu dalam 2 perkataan. Tetapi tanggapan ini silap. Ia adalah satu kesilapan sebenarnya, kerana hukum idgham bila gunnah tidak melibatkan wujudnya hamzah wasal di pertengahan di antara huruf tanwin ataupun nun sukun itu dengan huruf lam ataupun ra yang sukun ataupun bertasydid sesudahnya. Apabila wujud hamzah wasal di pertengahan di antara huruf tanwin ataupun huruf bertasydid ataupun yang bersabdu sesudahnya, maka hukum idgham bila gunnah ataupun idgham bila ghairi gunnah ini tidak diguna pakai. Sebaliknya, ia tertakluk kepada peraturan hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ataupun hukum bacaan nunul wiqayah ataupun nama lainnya hukum bacaan nunul wasal ataupun hukum bacaan nunul iwad. Cara bacaan yang tepat bagaimana? Okey, cara penyelesaiannya adalah dengan kita menghidupkan huruf sukun yang pertama, iaitu nun sukun, nun berbaris mati, dengan nun berharakat kasrah, nun berbaris bawah. Atau dengan kata lain, dengan kita buang satu baris daripada tanwin, daripada baris 2, lalu kita masukkan nun wiqayah
yakni nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan, bagi menggantikan kedudukan nun sukun, kedudukan nun mati yang sebenarnya tersirat ataupun terlindung ataupun tersembunyi pada baris kedua huruf tanwin. Huruf nun sukun ini kita masukkan ke dalam bacaan. Tidak kita ubah tulisan di dalam mushaf. Cumanya kita letakkan nun berbaris bawah kecil ini. Kita letakkan dalam fikiran kita. Dan kita luahkan, kita sampaikan menerusi lidah kita, lisan kita. Tetapi tidak kita ubah. Tidak kita tulis pada halaman mushaf Al-Quran kita. InsyaAllah. Okey. Untuk lebih memudahkan kita memahami masalah dan cara penyelesaian hukum bacaan iltiqa'ul sakinain ini, sama-sama kita lihat senario berikut. Okey. Yang tertulis pada mushaf adalah kha ya mati atas khaif, ra alif dua di atas ran, kemudian ada hamzah wasal yang saya warnakan dengan warna pink, warna merah jambu, yang sebenarnya terletak bersebelahan dengan lam sukun, tetapi saya jauhkan untuk memudahkan kita melihat perbezaannya. Okay. Kemudian kita bertemu dengan lam sukun, waw di atas wa, sod ya, sabdu bawah si, ya fathah ya, ta di hadapan tu, al-wasiyatu. Okay. Masalah bacaan tersekat timbul apabila dibaca secara wasal. Apabila dibaca secara wasal, hamzah wasal akan dihazafkan, yakni ditiadakan daripada bacaan, menyebabkan bacaan tersekat disebabkan oleh bertemunya secara langsung dua huruf sukun, iaitu nun yang tersirat pada baris kedua huruf tanwin dan lam sukun, lam mati sesudah hamzah wasal. Okey. Jika kita lihat contoh ini, hamzah wasal itu saya tandakan dengan tanda pangkah menunjukkan bahawa ketika bacaan sambung, saya tandakan dengan titik-titik yang ada di bawahnya. Apabila dibaca sambung, hamzah wasal itu dihazafkan, yakni ditiadakan, dihilangkan daripada bacaan, menyebabkan nun sukun yang tersirat di dalam baris kedua ra alif dua di atas ran itu akan bertembung secara langsung dengan lam sukun sesudah hamzah wasal yang telah kita tiadakan daripada bacaan kita tadi. Jadi bunyi nun sukun lebih kurangnya adalah n, dan bunyi lam sukun lebih kurang l. Jadi macam mana untuk kita menyambung bacaan? Khairan wasiyah. Bacaan tersekat di situ. Lalu cara membaca yang tepat bagaimana? Pertamanya kita hidupkan nun sukun yang tersirat pada baris kedua huruf ra dhammatain, ra berbaris dua di ra fathatain, ra baris dua di hadapan di atas tadi, dengan nun kasrah, nun berbaris bawah. Kita letak dalam fikiran kita bunyi nun sukun itu kita tukar menjadi nun berbaris bawah, dan supaya hanya tinggal satu saja huruf sukun, iaitu lam sukun saja tinggal, nun sukun tiada lagi, telah berganti dengan nun kasrah, nun baris bawah. Maka apabila hanya tinggal satu huruf sukun, tiada lagi timbul masalah pertemuan dua huruf sukun. Masalah itu telah kita selesaikan dengan wujudnya nun sukun. Lalu membolehkan bacaan dibaca secara lancar. Khairanil wasiyatu. Khairanil wasiyatu. Khaya, mati atas khair, ra atas ra, nun lam, mati bawah nil, wa di atas wa, sod ya, sabdu bawah si, ya atas ya, ta depan tu, wasiyatu. Khairanil wasiyatu,
khairanil wasiyatu. Apabila kita wakaf pada ta marbutah itu, dia bertukar menjadi bunyi ha sukun, khairanil wasiyah. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan contoh yang pertama. Semoga kita telah dapat memahami hukum iltiqa'ul usainain ini dengan contoh pertama tadi dengan agak baik, insya-Allah. Kita tingkatkan lagi kefahaman kita dengan contoh yang kedua, insya-Allah. Yakni ketika mana huruf berharakat fathatain berbaris dua atas bertemu dengan hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun pada bacaan sambung. Saya tekan pada bacaan sambung kerana hukum ini tidak wujud pada bacaan waqaf. Okay. Contohnya pada bacaan waqaf adalah, ini adalah yang tertulis dalam doa sesudah azan. Yang tertulis dalam doa sesudah azan, ati sayyidana Muhammadan. Kalau kita wakafkan pada da alif dua di atas dan, ati sayyidana Muhammadan. Kita mulakan ibtidak dengan hamzah wasal, al-wasiyata. Maka dalam keadaan bacaan waqaf dan wasal ini, hukum bacaan iltiqa'ul sakinain tidak diguna pakai. Tetapi bacaan waqaf tidak sesuai digunakan di sini kerana tiada kesesuaian untuk kita waqaf dan dengan waqaf pada tanwin dan ambil nafas baru dan mulakan ibtidak dengan hamzah wasal. Tiada kesesuaian di situ, maka kita perlu membacanya dengan hukum bacaan al-iltiqa'us sakinain. Okey. Ati sayyidana Muhammadan. Kemudian al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Masalahnya timbul di sini, dal alif dua di atas dan bertemu dengan hamzah wasal dan lam sukun. Okey, cara membacanya begini, insya-Allah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Mim di depanmu, ha mim, sabdu atas ham, mim atas ma, dal atas da, Muhammada, nun, alif lam, mati bawah nil. Hamzah wasal dihilangkan daripada bacaan. Muhammadanil, wa atas wa, sin ya, bawah si, lam atas la, tanda baris saya tertinggal di situ, baris atas, ta atas ta, wasilata, Muhammadanil wasilata, Muhammadanil, Muhammadanil, Muhammadanil wasilata. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Penjelasan hukum nun wiqayah ataupun nun iltiqa'ul sakinain ini adalah seperti berikut. Huruf dal berharakat fathah dalam contoh kita ini, dal alif dua di atas dan, pada kalimah Muhammadan, mim depanmu, ha mim, okey, saya tertinggal mim kat sini. Sepatutnya mim depanmu, ha atas ha, okay, mim depanmu, sepatutnya tulisannya seperti ini. Tulisan ini tertinggal. Sepatutnya tulisannya adalah seperti berikut. Mim depanmu, ha mim, okey, tak dapat untuk ditulis, insya-Allah. Sepatutnya mim depanmu, ha mim,
sabdu atas ham, mim atas ma, dal alif dua di atas dan. Saya tertinggal mim bertasydid berharakat fathah kat situ. Sepatutnya di atas ha itu tiada tanda tasydid. Mim hilang daripada tulisan itu, mim bersabdu dari atas. Terdapat nun sukun padanya. Ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris dua, secara tersiratnya, secara terlindung dan tersembunyinya, terdiri sebenarnya daripada dua huruf. Huruf pertama berbaris satu, berarti berharakat fathah. Dan huruf kedua pula adalah nun sukun, nun mati, yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin, iaitu yang tersembunyi, tersirat, terlindung pada baris kedua huruf tanwin. Dal alif dua di atas dan, sekali lagi saya tertinggal alif kat situ. Dal alif dua di atas dan datangnya daripada dal nun mati atas dan. Jadi di situ tersembunyi, tersirat, terlindung nun sukun yang diwakili oleh, pada tulisannya diwakili oleh baris kedua pada fathatain, baris dua atas tersebut. Okey, pada bacaan wasal, pada bacaan sambung, bunyi hamzah wasal akan dihilangkan, dihazafkan, ditiadakan daripada bacaan kita. Ini adalah merupakan satu standard umum, satu peraturan umum dalam pembacaan Al-Quran dan dalam bahasa Arab, iaitu hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah, tidak di tengahnya, tidak di hujungnya. Dan hamzah wasal itu akan diberi baris sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah jika hendak memulakan bacaan ibtidak dengan hamzah wasal itu sendiri. Tetapi apabila disambungkan hamzah wasal itu dengan perkataan ataupun kalimah sebelumnya dan kalimah sesudahnya, maka hamzah wasal itu akan hilang daripada bacaan kita. Selepas hamzah wasal, terdapat lam sukun pada kalimah al-wasilata. Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa' lisakinain, iaitu masalah pertemuan dua huruf bersukun, dua huruf mati pada bacaan wasal, iaitu bacaan tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan secara langsung di antara dua huruf sukun, iaitu dua huruf bertanda mati. Apakah kekeliruan yang mungkin timbul berkenaan cara membaca hukum iltiqa' lisakinain ini, yang mungkin sering kali timbul di kalangan masyarakat kita di Nusantara ini, adalah setengah pembaca Al-Quran membacanya Muhammadal wasilata, Muhammadal wasilata, kerana mereka mungkin menyangka ia melibatkan hukum idgham bila gunnah, idgham bi ghairi gunnah, disebabkan mereka melihat huruf tanwin bertemu lam sukun, lam mati dalam dua perkataan yang merupakan definisi bagi hukum idgham bila gunnah. Tetapi ia adalah satu kesilapan, kerana hukum idgham bila gunnah ataupun hukum idgham bi ghairi gunnah sama sekali tidak melibatkan wujudnya hamzah wasal di pertengahan di antara huruf tanwin dan huruf mati ataupun huruf sukun ataupun huruf bertasydid, bersabdu sesudahnya. Apabila huruf bersabdu, apabila huruf tanwin berbaris dua bertemu dengan hamzah wasal dan diikuti oleh huruf yang sukun mati ataupun huruf yang bertasydid, bersabdu pada bacaan wasal, pada bacaan sambung, maka hukum yang dia tertakluk kepada hukum bacaan iltiqa' lisakinain ini, bukannya hukum bacaan idgham bila gunnah. Okey, cara bacaan yang tepat bagaimana? Cara penyelesaiannya untuk mengatasi masalah pertemuan dua huruf sukun tersebut adalah dengan menghidupkan huruf sukun yang pertama, iaitu nun sukun, yang tersembunyi, terlindung, tersirat pada baris kedua huruf tanwin dengan nun berharakat kasrah, nun berharakat kasrah, nun berbaris bawah, bagi membolehkan bacaan dihidupkan.
iaitu nun baqarah surat ini tidak kita tulis pada mushaf, tetapi kita letakkan dalam fikiran kita dan kita luahkan pada lidah kita sebutannya, insya-Allah. Okey. Atau dengan kata lain, dengan membuang satu baris dari tanwin, lalu kita masukkan nun wiqayah, iaitu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan, bagi menggantikan kedudukan nun sukun yang tersirat pada baris kedua huruf tanwin tersebut. Okey. Kita lihat senario ini untuk memudahkan kita memahaminya. Yang tertulis pada mushaf, masalah bacaan tersekat apabila dibaca secara wasal, hamzah wasal akan dihazafkan, ditiadakan daripada bacaan. Bacaan tersekat disebabkan berlaku pertemuan secara langsung, bertembungnya dua huruf sukun, nun mati dan lam mati. Nun mati itu tersirat pada baris kedua huruf tanwin sebenarnya. Okey. Menyebabkan bacaan tersekat kerana bunyi nun sukun lebih kurangnya bunyi lam sukun, maka bacaan tersekat Muhammadan wasilata. Bacaan tidak dapat kita teruskan, insya-Allah, kerana tersekatnya pada sebutan nun sukun dan lam sukun tersebut. Lalu cara membacanya adalah seperti berikut, insya-Allah. Iaitu kita hidupkan nun sukun dengan nun kasrah supaya hanya tinggal satu huruf sukun sahaja, iaitu lam mati. Apabila hanya tinggal satu huruf sukun, maka tiada lagi masalah bertemunya dua huruf sukun, maka bacaan boleh kita teruskan, insya-Allah. Okey. Bunyi, maka cara membacanya adalah setelah kita hazafkan, tiadakan lam hamzah wasal pada bacaan sambung, maka bunyinya adalah seperti berikut. Muhammadanil wasilata. Muhammadanil wasilata. Mim depanmu, ha mim, sabdu atas ham, mim atas ma, dal atas da, nun lam, mati bawah nil, wa atas wa, sin ya bawah si, lam atas la, ta atas ta. Muhammadanil wasilata. Okey, kita pergi ke contoh yang ketiga, insya-Allah. Okey. Situasi ketiga. Huruf berharakat fathatain berbaris dua atas, bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf bertasydid, huruf bersabdu pada bacaan sambung, pada bacaan wasal. Kerana hukum iltiqa' lisakinain ini tidak wujud pada bacaan waqaf. Okey. Kita contohkan di sini surah Al-A'raf ayat 158 daripada halaman 170 daripada mushaf Al-Quranul Karim kita. Okay. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Kita wakaf di situ pada bacaan wakaf. Dia mulakan dengan hamzah wasal, tidak dengan hamzah wasal sesudah mengambil nafas baru. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Itu merupakan bacaan wakaf dan wasal pada wakaf pada tanwin dan wasal dan ibtida' dengan hamzah wasal, bacaan waqaf dan ibtida'. Okay. Cara membacanya begini, insya-Allah. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Perhatikan huruf yang saya warnakan dengan warna pink, warna merah jambu tersebut. Jami'anil ladzi, jami'anil, jami'anil, jami'anil ladzi. Penjelasan hukum nun wiqayah ataupun nun hukum iltiqa' lisakinain ini adalah seperti berikut. Huruf ain berharakat fathatain pada ain alif dua di atas an pada kalimah jami'an, jim atas ja, mim ya bawah mi, ain alif dua di atas an. Jami'an terdapat nun sukun tersirat padanya, yakni pada baris kedua pada huruf ain
baris 2 di atas tersebut. Ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris 2 secara tersiratnya terdiri daripada 2 huruf. Huruf pertama berbaris 1 dan huruf kedua adalah nun sukun, nun mati yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin, yakni yang tersirat pada baris kedua pada tanwin tersebut. Ain alif 2 di atas an datangnya sebenarnya daripada ain nun mati atas an, tetapi nun itu tidak tertulis pada tulisan, tetapi kita tuliskan di dalam fikiran kita dan kita lafazkan pada lidah kita. An, ain alif 2 di atas an datangnya daripada ain nun mati atas an. Nun itu tersirat pada baris kedua huruf tanwin. Pada bacaan wasal, yakni pada bacaan sambung, huruf hamzah wasal akan kita hilangkan, kita hazafkan, kita tiadakan daripada bacaan kita. Huruf lam tasydid pada kalimah allazi. Lam sabdu di atas la. Huruf lam tasydid pada kalimah allazi. Hamzah lam, sabdu atas al, lam atas la, za ya bawah zi, allazi. Terdapat lam sukun padanya. Jadi lam sukun itu tersirat, terlindung, tersembunyi pada tanda sabdu. Ini kerana setiap huruf yang bertasydid, setiap huruf yang bersabdu, secara tersiratnya terdiri daripada 2 huruf yang serupa, iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua adalah lam berharakat fathah. Lam sabdu di atas la itu datangnya daripada lam sukun dan lam baris atas. Lam sukun saya tandakan dengan warna pink, warna merah jambu, dan dia sebenarnya tersirat pada tanda sabdu. Sepatutnya 2 huruf, satu mati, satu berbaris, tetapi dijadikan 1 huruf saja. Mungkin salah satu sebabnya adalah untuk meringkaskan penulisan mushaf Al-Quran. Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa lis-sakinain, iaitu masalah pertemuan 2 huruf bersukun, 2 huruf mati pada bacaan wasal. Yakni bacaan tersekat disebabkan oleh pertemuan 2 huruf sukun tersebut. Kekeliruan berkenaan cara membaca hukum iltiqa lis-sakinain ini adalah seperti berikut. Setengah pembaca Al-Quran membacanya jami'al lazi kerana mereka menyangka ia melibatkan hukum idgham bila gunnah, disebabkan huruf tanwin bertemu lam tasydid dalam 2 perkataan yang merupakan definisi bagi hukum idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Tetapi ia adalah satu kesilapan sebenarnya, kerana hukum idgham bila gunnah atau hukum idgham bi ghairi gunnah ini tidak sama sekali melibatkan wujudnya hamzah wasal pertengahan di antara huruf bertanwin berbaris 2 dan huruf bertasydid ataupun huruf bersukun sesudahnya. Cara bacaan yang tepat bagaimana? Yakni cara mengatasinya, cara menyelesaikan masalah pertembungan 2 huruf sukun tadi adalah dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, yakni nun sukun yang tersirat pada baris kedua tanwin dengan nun berharakat kasrah, nun baris bawah. Tidak kita tulis pada tulisan, tapi kita tulis dalam fikiran kita dan kita lafazkan pada sebutan kita, pada lidah kita. Atau dengan kata lain, dengan kita membuang 1 baris dari tanwin daripada baris 2, lalu dimasukkan nun wiqayah, iaitu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan, bagi kita gantikan kedudukan nun sukun, nun mati yang tersirat, terlindung, tersembunyi pada baris kedua huruf tanwin tersebut. Senario untuk memudahkan pemahaman kita adalah seperti berikut yang tertulis pada mushaf. Masalah bacaan tersekat apabila dibaca secara wasal, hamzah wasal akan dihazafkan, ditiadakan daripada bacaan. Bacaan tersekat disebabkan bertemunya 2 huruf sukun secara terus, secara langsung. Setelah kita hazafkan, tiadakan, hilangkan hamzah wasal daripada bacaan kita. Bunyi hamzah wasal adalah A, I, U.
maka kita telah buangkan daripada bacaan kita disebabkan hamzah wasal pada bacaan sambung akan dihilangkan daripada bacaan. Itu adalah standard umum, peraturan umumnya, menyebabkan cara membacanya menjadi seperti berikut: jim atas ja, mim ya bawah mi, jami, ain atas a, jami'a, nun lam, mati bawah nil, lam atas la, zal ya bawah zi, nil lazi, jami'anil lazi, jami'anil lazi. Okey, kita contohkan contoh yang seterusnya untuk meningkatkan lagi kefahaman kita, insya-Allah, supaya selepas ini tiada lagi keraguan berkenaan cara membaca yang tepat, insya-Allah. Okey, situasi keempat, di mana huruf berharakat kasratain berbaris dua bawah bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun pada bacaan wasal, pada bacaan sambung. Dan masalah ini tidak wujud sebenarnya pada bacaan waqaf dan ibtidak pada hamzah wasal. Okay, yang tertulis pada mushaf Al-Quranul Karim, kita ambil daripada surah Asy-Syu'ara ayat 160 halaman 374 seperti berikut: kazzabat qaumul lutinil mursalin. Mungkin kita boleh adjust sedikit banyak untuk memudahkan sesiapa yang di kalangan kita yang mungkin belum mahir cara mengeja ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Kaf zal sabdu atas kaz, zal atas za, kazza. Bata mati atas bat, kazzabat. Qaf waw mati atas qaw, mim depan mu, qawmu. Lam waw mati depan lu, ta dua di atas tin, lutin. Bertemu hamzah wasal dan lam sukun. Kemudian mim ra mati depan mur, sin atas sa, lam ya bawah li, nun atas na, salina. Apabila kita wakaf padanya, berlaku hukum ia adalah hukum kita boleh membacanya dengan sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Itu hukum mad arid li sukun. Kazzabat qaumul lutin, ada masalah di situ. Al-mursalin 2 harakat, al-mursalin 2 harakat, al-mursalin 4 harakat, al-mursalin 6 harakat. Bacaan kita wakaf dengan mad arid li sukun. Okey, cara membacanya begini: kazzabat qaumul lutinil mursalin, kazzabat qaumul lutinil mursalin. Lam waw depan lu, ta bawah ti, nun alif lam, hamzah wasal hilang daripada bacaan kita, nun alif lam mati bawah nil, mim ra depan mur, sin atas sa, lam ya bawah li, nun atas na, mursalina. Kazzabat qaumul lutinil mursalin. Okey, penjelasan hukum nun wiqayah ataupun iltiqa lisakinain ini adalah seperti berikut. Untuk kes ini, huruf ta berharakat kasratain, ta 2 di bawah tin, pada kalimah lutin, lam waw depan lu, ta 2 di bawah tin, lutin. Terdapat nun sukun tersirat, tersembunyi, terlindung padanya, yakni pada baris kedua ta 2 di bawah tin tersebut. Okey, ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris 2, secara tersiratnya terdiri daripada 2 huruf sebenarnya, yakni huruf pertama berbaris 1 dan huruf kedua adalah nun sukun, nun mati yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin, yakni yang tersirat pada baris kedua, terlindung pada baris kedua, tersembunyi pada baris kedua tersebut. Ta 2 di bawah tin sebenarnya daripada segi sebutannya adalah ta nun mati bawah tin. Di situ ada bunyi nun sukun. Yang tidak kita tulis nun sukun itu pada tulisan, pada mushaf, tapi kita tulis, kita letakkan di dalam fikiran kita dan kita lafazkan, kita zahirkan pada lidah kita sebutannya. Pada bacaan wasal, bacaan sambung, bunyi hamzah wasal akan kita hilangkan daripada bacaan kita. Selepas hamzah wasal, terdapat lam sukun pada kalimah al-mursalina.
Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa' ulis sakinain pada bacaan wasal, yakni bacaan tersekat disebabkan oleh pertemuan secara langsung dua huruf sukun. Kekeliruan berkenaan cara membaca hukum iltiqa' ulis sakinain. Okey, kita perhatikan. Lutin al-mursalina. Apabila dibaca wasal, hamzah wasal itu hilang. Sesungguhnya pembaca Al-Quran membacanya lutil mursalina. Lutil mursalina. Kerana mereka mungkin menyangka ia melibatkan hukum idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Yakni disebabkan huruf-huruf tanwin bertemu dalam sukun dalam dua perkataan, yang mana ini merupakan definisi umum bagi hukum idgham bila gunnah. Tetapi tanggapan ini adalah satu kesilapan sebenarnya, kerana hukum idgham bila gunnah ataupun hukum idgham bi ghairi gunnah ini tidak melibatkan adanya hamzah wasal di pertengahan di antara huruf tanwin berbaris dua dengan huruf sukun ataupun huruf yang bertasydid, bersabdu sesudahnya pada bacaan wasal. Cara bacaan yang tepat begini insya-Allah. Cara penyelesaiannya adalah dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, iaitu nun sukun, dengan nun berharakat kasrah, nun berbaris bawah. Atau dengan kata lain, kita buang, kita hazafkan satu baris dari tanwin, lalu kita masukkan nun wiqayah, nun kecil, iaitu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan. Kita tidak tukar tulisan pada mushaf, tetapi kita letakkan dalam fikiran kita dan kita lafazkan pada kita sebutan nun sukun, nun kasrah, nun baris bawah itu. Yang ini bagi menggantikan kedudukan nun sukun yang tersirat, tersembunyi, terlindung pada baris kedua huruf tanwin. Kita lihat bersama-sama senario berikut, insya-Allah, untuk memudahkan lagi kefahaman kita. Okey. Lutin, hamzah wasal, al-mursalina. Sepatutnya hamzah wasal itu terletak bersekali dengan al-mursalina. Betul-betul bersebelahan dengan lam sukun, tetapi saya jauhkan untuk memudahkan kita melihat perbezaannya. Okey. Masalah bacaan tersekat apabila dibaca secara wasal, secara sambung, hamzah wasal akan dihazafkan daripada bacaan kita. Bacaan tersekat disebabkan oleh bertemunya dua huruf sukun, nun sukun dan lam sukun secara langsung setelah kita tiadakan hamzah wasal daripada bacaan. Jadi bunyi nun sukun lebih kurang n, bunyi lam sukun lebih kurangnya l, maka berlaku masalah lutin mursalin. Bacaan tersekat di situ. Cara membacanya adalah dengan kita hidupkan nun sukun dengan nun kasrah baris bawah di fikiran kita dan kita lafazkan di lidah kita supaya hanya tinggal satu huruf sukun sahaja, iaitu lam sukun. Maka tiada lagi masalah, berlakunya masalah pertemuan dua huruf bersukun disebabkan hanya satu sahaja huruf sukun yang tinggal. Jadi cara bertanya adalah seperti berikut. Lutinil mursalina. Lutinil mursalina. Lam wa depan lu, ta bawah ti, nun lam, mati bawah nil. Setelah kita hilangkan hamzah wasal daripada bacaan, mim ra depan mur, sin atas sa, lam ya bawah li, nun atas na. Mursalina. Lutinil mursalina. Lutinil mursalin. Okey. Kita sudah semakin sampai ke penghujung. InsyaAllah kita dapat selesaikan dalam tempoh 15 minit. InsyaAllah. Okey. Situasi kelima, huruf berharakat kasratain bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf bertasydid. Okey, kita perhatikan contoh berikut Maryam ayat 61 halaman 309 yang tertulis pada mushaf Al-Quranul Karim. Adalah seperti berikut. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Masalah bertimbul di situ. Allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jika kita baca secara waqaf pada tanwin dan kita ibtidak dengan hamzah wasal dengan nafas yang baru, bunyinya akan jadi seperti ini lebih kurangnya. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Kemudian kita ambil nafas baru dan ibtidak, mulakan dengan hamzah wasal.
Hamzah wasal kita beri baris atas apabila baris fathah apabila bertemu dengan apabila sesudahnya adalah huruf lam, kita berikan tanda baris atas. Apabila untuk lafzul jalalah Allah, kita beri baris atas. Jadi kat sini allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu bacaan waqaf pada tanwin dan ibtidak dengan hamzah wasal. Tetapi ada di dalam situasi dan keadaan bacaan waqaf dan wasal ini tidak sesuai untuk dipraktikkan di setengah tempat. Maka kita perlu membacanya secara iltiqa' ulis sakinain. Dan mari kita lihat cara membacanya. Cara membacanya lebih kurang begini. Saya contohkan di sini. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Adnin allati. Penjelasan hukum nun wiqayah adalah seperti berikut. Huruf nun berharakat kasratain baris dua di bawah pada kalimah adnin. Terdapat nun sukun tersirat, tersembunyi, terlindung pada baris kedua huruf tanwin tersebut. Ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris dua. Secara umumnya, secara tersiratnya terdiri daripada dua huruf. Huruf pertama berbaris satu, manakala huruf kedua adalah nun sukun, nun mati yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin. Nun dua di bawah nin datangnya daripada nun mati bawah nin, nun sukun tersirat pada baris kedua kasratain tersebut. Pada bacaan wasal, bacaan sambung, bunyi hamzah wasal akan dihilangkan, yakni kita hazafkan, kita tiadakan daripada bacaan. Huruf lam tasydid, lam bersabdu pada kalimah allati, terdapat lam sukun padanya, tersirat pada tanda sabdu, tanda tasydid. Ini kerana setiap huruf yang bertasydid, yang bersabdu, secara tersiratnya terdiri daripada dua huruf yang serupa. Huruf pertama sukun dan huruf kedua adalah lam berharakat fathah, lam berbaris atas. Kita contohkan di sini, lam sabdu di atas la datangnya daripada lam mati yang saya warnakan dengan huruf pink dan lam fathah, lam baris atas. Diringkaskan menjadi hanya satu huruf dan diletakkan sabdu bagi menandakan, bagi mewakili lam sukun, lam mati tersebut. Mungkin bertujuan antara lainnya untuk meringkaskan penulisan mushaf Al-Quran supaya tidak menjadi terlalu panjang. Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa' ulis sakinain yang menjadi topik perbincangan kita sebelumnya, sesi pertama, sesi sekarang kedua, sesi sekarang ini dan sesi tiga, sesi berikutnya, insyaAllah. Iaitu bacaan tersekat disebabkan oleh pertemuan dua huruf sukun secara langsung pada bacaan wasal. Kekeliruan berkenaan cara membaca hukum iltiqa' ulis sakinain untuk contoh ini adalah adnin, hamzah wasal, allati. Okay. Setengah pembaca Al-Quran membacanya adnillati. Kerana menyangka ia melibatkan hukum idgham bila gunnah. Disebabkan huruf tanwin bertemu lam tasydid dalam dua perkataan. Lam bersabdu dalam dua perkataan. Tetapi ia sebenarnya satu kesilapan. Kerana hukum idgham bila gunnah ataupun hukum idgham bi ghairi gunnah ini sama sekali tidak melibatkan wujudnya hamzah wasal di tengah-tengah di antara huruf tanwin dan huruf bersabdu, bertasydid ataupun huruf sukun sesudahnya. Cara bacaan yang tepat bagaimana? Iaitu cara penyelesaiannya adalah dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, nun sukun, dengan kita beri tanda
tukarkan tanda sukun itu kepada baris bawah, kasrah. Dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, nun sukun dengan nun berharakat kasrah. Kita wujudkan di dalam fikiran kita, tidak kita tulis pada tulisan, dan kita zahirkan apa yang wujud di fikiran kita itu ke dalam bacaan pada lidah kita, insya-Allah. Atau dengan kata lain, dengan kita buang satu baris dari tanwin, lalu kita masukkan nun wiqayah, itu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan, bagi kita gantikan kedudukan nun sukun yang tersirat pada baris kedua huruf tanwin tersebut. Okey, kita lihat 3 senario yang telah kita paparkan di sini, insya-Allah. Yang tertulis pada mushaf adnin, hamzah wasal sepatutnya lekat pada kita letakkan tertulis betul-betul bersebelahan dengan lam, tapi kita jauhkan untuk memudahkan kita melihat perbezaannya. Masalah bacaan tersekat timbul apabila dibaca dengan wasal. Itu hamzah wasal akan dihazafkan, ditiadakan, dihilangkan daripada bacaan. Bacaan tersekat disebabkan oleh berlaku pertemuan secara langsung dua huruf sukun, iaitu nun sukun dan lam sukun, yang tersirat pada tanda sabdu, tanda tasydid pada lamu tasydid tersebut. Cara membacanya adalah kita hidupkan nun sukun dengan nun kasrah, nun baris bawah, supaya hanya tinggal satu huruf sukun sahaja, iaitu lam sukun. Tiada lagi nun sukun, menyebabkan bacaan menjadi lancar dan tidak tersekat disebabkan oleh pertemuan dua huruf sukun, kerana telah hilang sukun yang pertama, hanya tinggal sukun yang kedua. Bacaannya lebih kurang begini, saya contohkan. Adninillati, ain dal mati atas ad, nun bawah ni, nun lam mati bawah nil, lam atas la, ta ya bawah ti, adninillati. Kita contohkan sikit cara ejaannya untuk sesiapa yang belum mahir mengejanya, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Okey, seterusnya huruf berharakat dhammatain bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf sukun pada bacaan wasal. Kerana masalah hukum bacaan iltiqa lisakinain ini tidak wujud pada bacaan waqaf pada tanwin dan ibtida' dengan hamzah wasal. Ia hanya wujud pada bacaan wasal. Jadi kita menyambungkan terus kalimah sebelumnya yang mempunyai huruf tanwin baris dua di hujungnya dengan hamzah wasal, dan kita sambungkan terus dengan kalimah sesudahnya yang mempunyai tanda sukun ataupun tanda mati di awal perkataannya. Yang tertulis pada mushaf Al-Quran kita contohkan di sini At-Taubah ayat 24, halaman 190 daripada mushaf Al-Quran kita. Saya contohkan bacaannya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum amwal. Jika kita wakaf pada tanwin, kemudian kita ibtida' dengan hamzah wasal. Okey, dalam contoh ini hamzah wasal itu kita beri baris bawah. Iqtaraftumuha. Nanti insya-Allah saya akan buat satu sesi pengajian yang lain untuk kita bincangkan tentang bagaimana caranya untuk kita mulakan ibtida' dengan hamzah wasal. Kita akan contohkan, kita akan buat satu kelas yang lain insya-Allah. Okey, itu adalah bacaan wasal dan bacaan sambung. Tetapi mungkin dalam setengah keadaan tidak sesuai untuk kita praktikkan hukum cara bacaan wakaf pada tanwin dan ibtida' dengan hamzah wasal tersebut. Maka kita lihat contoh membacanya secara hukum bacaan iltiqa ulis sakinain ataupun hukum bacaan nunul wiqayah ataupun nunul wasal ataupun nunul iwad ini. Okey, cara membacanya begini, saya contohkan insya-Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum.
perhatikan di sini. Wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa amwalun iqtaraftumuha wa amwalun iqtaraftumuha. Penjelasan hukum nun wiqayah ataupun hukum iltiqa lisakinain ini adalah seperti berikut. Huruf lam berharakat dhammatain, lam dua di depan lun, pada kalimah amwalun, hamzah mim mati atas am, waw alif dua waw fathah di atas wa, kat situ ada lam kecil, ada alif kecil yang menandakan bacaan panjang, bacaan mad. Lam dua di depan lun, amwalun. Terdapat nun sukun tersirat, tersembunyi, terlindung pada baris kedua pada dhammatain lam dua di depan lun tersebut. Ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris dua, secara umumnya, secara tersiratnya, terdiri daripada dua huruf sebenarnya, iaitu huruf pertama berbaris satu, dhammah, dan huruf kedua adalah nun sukun yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin, yang tersirat pada baris kedua tanda tanwin tersebut, iaitu sebenarnya lam dua di depan lun, datangnya daripada lam nun mati depan lun. Nun mati itu tiada pada tulisan mushaf, ia digantikan oleh baris kedua pada dhammatain tersebut. Tidak kita tulis pada tulisan, tapi kita wujudkan dalam fikiran kita dan kita zahirkan pada lafaz sebutan lidah kita. Okey, pada bacaan wasal, bacaan sambung, bunyi hamzah wasal akan dihilangkan, kita hazafkan, kita tiadakan daripada bacaan kita. Jadi itu merupakan peraturan umum bagi cara membaca hamzah wasal. Selepas hamzah wasal, terdapat qaf sukun pada kalimah iqtaraftumuha. Ini menyebabkan timbulnya masalah iltiqa'u lisakinain, masalah pertemuan dua huruf sukun, dua huruf mati pada bacaan wasal, iaitu bacaan tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan secara langsung dua huruf sukun, dua huruf mati. Dalam kes ini adalah nun sukun dan qaf sukun. Kekeliruan berkenaan cara membaca hukum iltiqa'u lisakinain bagi contoh ini adalah seperti berikut. Setengah pembaca Al-Quran membacanya mungkin amwalun qtaraftumuha, kerana mereka mungkin menyangka ia melibatkan hukum ikhfa hakiki, iaitu disebabkan huruf tanwin bertemu qaf sukun dalam dua perkataan yang merupakan definisi bagi huruf ikhfa hakiki. Salah satunya adalah pertemuan nun sukun, nun mati ataupun huruf tanwin, huruf berbaris dua dengan huruf-huruf ikhfa, salah satunya qaf, sama ada sukun ataupun tasydid bersabdu dalam dua perkataan. Tetapi tanggapan ini adalah salah sebenarnya, kerana hukum ikhfa hakiki tidaklah melibatkan wujudnya hamzah wasal di tengah-tengah di antara tanwin ataupun nun sukun ataupun tanwin, di tengah-tengah antara huruf tanwin dengan huruf sukun ataupun huruf bertasydid sesudah hamzah wasal itu. Cara bacaan yang tepat bagaimana? Okey, cara penyelesaiannya adalah dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, nun sukun, dengan nun berharakat kasrah, nun baris bawah, kita hidupkan di dalam fikiran kita, kita lafazkan di lidah kita, tidak kita tukar tulisan pada mushaf kita. Atau dengan kata lain, dengan kita buang satu baris, kita hazafkan satu baris, kita tiadakan satu baris daripada tanwin, daripada baris dua, lalu kita masukkan nun wiqayah, nun kecil.
iaitu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan kita. Bagi kita gantikan kedudukan nun sukun yang tersirat, yang tersembunyi, yang terlindung pada baris kedua huruf tanwin tersebut. Okey, senario ini saya sediakan untuk sama-sama kita perhatikan untuk memudahkan sikit sebanyak kefahaman kita, insya-Allah. Yang tertulis pada mushaf, tuan-tuan boleh saksikan sendiri. Masalah bacaan tersekat apabila dibaca secara wasal, hamzah wasal akan dihazafkan. Kita tiadakan daripada bacaan. Bacaan tersekat disebabkan oleh berlakunya pertembungan secara langsung nun sukun dan qaf sukun dalam contoh ini, menyebabkan berlakunya pertemuan dua huruf sukun, nun sukun dan qaf sukun. Kita tahu lebih kurang bunyi nun sukun lebih kurang bunyi qaf sukun lebih kurang k. Jadi susah untuk kita sebutkan, menyebabkan bacaan dia akan menjadi lebih kurang begini, wa amwalun taraftumuha. Dia akan lekat kat situ. Cara membacanya yang tepat, insya-Allah saya contohkan di sini. Wa amwalun taraftumuha. Saya contohkan cara mengejanya untuk mana-mana di antara kita yang tidak mahir untuk mengeja ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Waw di atas wa, hamzah mim mati atas am, wa am, waw alif di atas wa, ada alif kecil di situ, panjangnya 2 harakat, mat asli ataupun mat zati ataupun mat tabi'i namanya. Wa amwa 2 harakat, la di depan lu, wa amwalu. Nun qaf mati bawah ni, ta atas ta, ra atas ra, tidak, rafa mati atas raf. Ta depan tu, mim waw depan mu, ha alif atas ha. Ni qtaraftumuha. Wa amwalu ni qtaraftumuha. Wa amwalu ni qtaraftumuha. Luni qtaraftumuha. Okey, kita sudah sampai ke contoh yang terakhir, insya-Allah. Situasi di mana huruf berharakat dhammatain, baris 2 di hadapan, bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf bertasydid. Kalau kita perhatikan, setiap huruf tanwin dalam contoh-contoh yang kita bagi dan semua contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum idgham, hukum iltiqa' li sakinain ataupun hukum bacaan nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun iwad ini, kita akan dapati kesemua tanda-tanda tanwin sama ada fathatain, dhammatain adalah dan kasratain adalah tanda-tanda tanwin untuk dikhususkan untuk hukum bacaan izhar halqi. Kerana apa? Kerana hamzah adalah salah satu huruf daripada izhar halqi, dan disebabkan kita hukum ini menyebabkan pertemuan dengan hamzah wasal, dan hamzah wasal adalah salah satu huruf daripada huruf-huruf izhar halqi, maka cara membaca ditulisnya tanwin sebelum hamzah wasal itu adalah menggunakan tanwin yang dikhususkan untuk izhar halqi dalam yang tertulis di dalam mushaf Al-Quranul Karim kita, iaitu baris 2 atas fathainnya baris 2 yang sama, baris 2 bawah kasratinnya baris 2 yang sama, tidak berselisih jauh di antaranya, dan baris 2 di hadapan adalah seumpama nombor 69. Itu adalah tanda-tanda tanwin untuk hukum bacaan izhar halqi, disebabkan pertemuan tanwin dengan hamzah wasal yang merupakan salah satu daripada huruf izhar halqi. Okey. Kita perhatikan situasi yang terakhir, insya-Allah, huruf berharakat dhammatain baris 2 depan bertemu hamzah wasal yang diikuti oleh huruf bertasydid dalam bacaan wasal. Kerana hukum ini, hukum lisakina ini tidak wujud pada bacaan waqaf pada tanwin dan ibtida' sambung bacaan dengan nafas baru pada hamzah wasal. Yang tertulis pada mushaf Al-Quranul Karim adalah surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 halaman 604.
Untuk surah Al-Ikhlas ini, secara umumnya, bacaan yang paling popular dan paling standard adalah bacaan waqaf pada akhir ayat, pada tanwin, dan ibtidak dengan awal ayat dengan hamzah wasal. Kita contohkan di sini, Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Bila kita wakafkan pada tanwin tersebut, dal adalah salah satu huruf daripada huruf-huruf qalqalah, maka kita berhenti dengan secara qalqalah. Qul huwallahu ahad. Qalqalah kubra. Okey. Setengah kita membahagikan, kita tajwid membahagikannya pada qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Setengah lagi membahagikannya kepada qalqalah sughra, qalqalah wusta dan qalqalah kubra. Saya contohkan ini dengan contoh yang pertama, iaitu kita bahagikan qalqalah kepada 3 melalui, iaitu qalqalah pertama, qalqalah sughra, qalqalah kecil, kedua qalqalah kubra, qalqalah besar, dan qalqalah ketiga, qalqalah akbar, yang bagaimana contoh pada surah Tabat Yada Abi Lahabin wa Tab. Okey. Kat sini saya contohkan bacaan secara waqaf pada tanwin di hujung ayat dan ibtidak dengan hamzah wasl di awal ayat. Okey. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ingat, hamzah wasl jika kita ibtidak dengannya, bagi lafzul jalalah Allah, kita letakkan baris atas fathah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu bacaan waqaf pada tanwin dan ibtidak dengan hamzah wasl. Okey. Cara membaca secara wasl adalah sebegini. Kebanyakan bacaan yang kita lakukan adalah bacaan yang tadi, waqaf dan ibtidak pada hamzah wasl. Tetapi kadang-kadang setengah orang suka membacanya secara wasl, dan bacaan wasl kita contohkan di sini adalah seperti berikut, insya-Allah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Saya contohkan di sini cara ejaannya bagi sesiapa yang belum mahir mengeja, insya-Allah, untuk kebaikan bersama. Qaf lam mati depan qul. Ha depan hu, waw hamzah wasl hilang daripada bacaan, kita gantikan dengan alif untuk melancarkan ejaan. Hamzah wasl hilang pada bacaan sambung. Jadi ha depan hu, waw, alif, lam, lam. Sepatutnya ada sabdu di atasnya. Atas lam tu saya tertinggal. Qul huwallahu. Waw, alif, lam, lam, sabdu di atas wal, lam atas la, ha depan hu, sabdu tertinggal di atas lam yang kedua itu. Hamzah atas a, ha atas ha, dal depan du, ahadu, nun. Hamzah wasl hilang pada bacaan sambung. Kita gantikan dia dengan alif untuk melancarkan ejaan. Nun, alif, lam, lam. Kita cari tanda sukun ataupun tanda sabdu sesudahnya. Kita berhenti di situ. Kat sini kita tak jumpa tanda mati, tapi ada tanda sabdu. Kita ambil tanda sabdu itu sebagai tempat kita berhenti untuk mengeja. Nun, alif, lam, lam, sabdu, bawah, nil. Lam atas la, ingat, untuk lafzul jalalah Allah dibaca dengan 2 harakat. Kalau Al-Quranul Majid yang lama, dia ada atas tanda sabdu tu, dia ada alif kecil untuk menunjukkan dia dibaca 2 harakat. Tapi Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang ini tidak ditulis pada tulisan huruf mat tersebut, tapi dibaca dengan 2 harakat, kerana sememangnya sebutan yang tepat untuk Allah mestilah dengan 2 harakat. Jadi lam atas la, bacaan panjang di situ, sebenarnya ada alif kecil kat situ, lam alif atas la, tapi tak ditulis pada tulisan. Nama Allah memang dibaca dengan 2 harakat. Hal depan hu tak boleh. Kita kena sambung dengan hamzah wasal. Lepas hamzah wasal tu, jika ada hamzah wasal, kita kena cari sampai jumpa salah satu daripada huruf sabdu ataupun huruf tanwin. Huruf sabdu ataupun huruf sukun untuk kita hentikan ejaan padanya. Kat sini kita tak boleh eja ha depan hu, kerana kita nak sambung dengan hamzah wasal. Kita cari sampai jumpa sama ada nun sama huruf mati,
huruf sukun ataupun huruf sabdu dan kita berhenti ejaan di situ. Saya contohkan di sini, ha, hamzah wasal kita hilang daripada bacaan, kita gantikan dengan alif untuk memudahkan ejaan. Ha, alif, lam, belum lagi kita jumpa tanda sukun ataupun tanda sabdu. Kita teruskan lagi, ha, alif, lam, sad. Ha, alif, lam, sad, sabdu depan hus. Kat situ saya tertinggal baris atas, sad atas sa, mim atas ma, dal depan du, mad. Kalau kita wakafkan, Allahus samad. Okay. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kita berhentikan dengan qalqalah. Kerana tak ada satu huruf qalqalah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okay, kita sudah semakin hampir ke penghujung. Okay. Penjelasan hukum nun wiqayah ataupun iltika ulis sakinain. Huruf dal berharakat dhammatain pada dal dua di depan dun pada kalimah ahadun. Hamzah atas a, ha atas ha, dal dua di depan dun ahadun. Terdapat nun sukun tersirat tersembunyi, terlindung pada baris kedua huruf dhammatain baris dua depan tersebut. Okey, ini kerana setiap huruf yang berharakat tanwin berbaris dua. Secara tersiratnya terdiri daripada dua huruf. Huruf pertama berbaris satu dan huruf kedua adalah nun sukun yang diwakili oleh baris kedua pada tanwin yang tersirat pada baris kedua tanwin, iaitu dal dua di depan dun. Sebenarnya terhasil daripada dal nun mati depan dun ada bunyi nun sukun tersirat pada baris kedua dhammatain tersebut. Okey, pada bacaan wasal, pada bacaan sambung, bunyi hamzah wasal akan kita hazafkan, kita hilangkan, kita tiadakan pada bacaan kita. Itu merupakan standard umum, peraturan umum bagi bacaan hamzah sebut bagi hamzah wasal pada bacaan sambung dengan kalimah sebelumnya dan kalimah sesudahnya. Huruf lam tasydid, lam bersabdu, berbaris atas pada lafzul jalalah Allah adalah terdapat lam sukun padanya. Okey, ini kerana setiap huruf yang bertasydid, yang bersabdu, secara tersiratnya terdiri daripada dua huruf yang serupa. Yang satunya huruf pertama sukun dan huruf kedua adalah lam, adalah berharakat berbaris satu. Contoh di sini adalah lam sukun berbaris atas. Ini mungkin bertujuan untuk meringkaskan penulisan mushaf dengan meringkaskan tulisan kepada satu tulisan sahaja, pada satu huruf sahaja, dan kita gantikan dan sebutan lam sukun itu diwakili oleh tanda sabdu, tanda tasydid pada huruf bertasydid tersebut. Okey, lam sabdu di atas la datangnya daripada lam mati yang saya warnakan dengan lam dengan warna pink, warna merah jambu untuk menunjukkan dia tidak tertulis pada tulisan tapi tersirat dan dalam fikiran kita, dan lam berbaris atas. Okey. Okey, ini menyebabkan timbulnya masalah iltika ulis sakinain yang jadi topik perbincangan kita sekarang ini, dan 2 sesi dan 3 sesi berikutnya dan 1 sesi pertama sebelumnya, iaitu bacaan tersekat disebabkan oleh berlakunya pertemuan secara langsung 2 huruf sukun, 2 huruf mati pada bacaan wasal. Kekeliruan berkenaan cara membaca hukum iltika ulis sakinain dicontohkan di sini: ahadun, hamzah wasal, dan lafzul jalalah Allah. Setengah pembaca Al-Quran mungkin membacanya seperti berikut: ahadullahu, ahadullahu, ahadullahu. Kerana mungkin mereka menyangka ia melibatkan hukum bacaan idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa dengun, disebabkan huruf tanwin bertemu lam tasydid dalam 2 perkataan yang merupakan definisi standard, definisi umum bagi idgham bila gunnah, iaitu pertemuan huruf bertanwin berbaris 2 ataupun nun sukun dengan huruf-huruf
huruf dengan huruf-huruf idgham yang bersabdu ataupun bertanda sukun sesudahnya. Tetapi ini adalah satu kesilapan kerana hukum idgham bila gunnah ataupun hukum idgham bila gunnah ini sama sekali tidak melibatkan, tidak wujud hamzah wasal di tengah-tengah di antara huruf bertanwin dan huruf sesudah hamzah wasal tersebut. Okay. Cara bacaan yang tepat bagaimana? Kita contohkan di sini sebagai contoh terakhir untuk sesi kita kali ini. Cara penyelesaiannya adalah dengan kita hidupkan huruf sukun yang pertama, iaitu nun sukun dengan nun berharakat kasrah yang tidak kita tulis pada tulisan, tetapi kita wujudkan dalam fikiran kita dan kita lafazkan melalui lidah kita sebutannya. Atau dengan kata lain, dengan kita buang satu baris dari tanwin, lalu kita masukkan nun wiqayah, itu nun kecil berharakat kasrah ke dalam bacaan, bagi kita gantikan kedudukan nun sukun yang tersirat pada baris kedua huruf tanwin. Dan kita perhatikan senario terakhir kita pada hari ini untuk memudahkan kefahaman kita, insya-Allah. Yang tertulis pada mushaf adalah ahadun, dal dua di depan dun, tanwin, bertemu hamzah wasal yang ada pada lafzul jalalah Allah. Masalah timbul apabila dibaca secara wasal, hamzah wasal itu kita hilangkan, tiadakan, hazafkan daripada bacaan, menyebabkan berlaku pertemuan secara langsung antara huruf nun sukun yang tersirat pada baris kedua dhammatain, baris dua depan tersebut, dan berlaku pertemuan secara langsung setelah kita tiadakan hamzah wasal daripada bacaan dengan lam sukun yang tersirat pada baris tanda sabdu, tanda tasydid pada lafzul jalalah Allah. Kerana kita tahu lebih kurang bunyi nun sukun adalah n, dan bunyi lam sukun bunyinya seperti l, maka bacaan tersekat ahadun lahus samad. Okey, cara membacanya adalah seperti berikut. Kita hidupkan nun sukun yang tersirat pada baris kedua dhammatain tersebut dengan nun kasrah, nun baris bawah, supaya hanya tinggal satu huruf sukun sahaja, iaitu lam sukun. Apabila hanya tinggal satu huruf sukun sahaja, tiada lagi timbul masalah pertemuan dua huruf bersukun, kan satu huruf sukun yang pertama telah kita hazafkan, kita tiadakan daripada sebutan. Okey. Jadi cara bacaannya lebih kurang begini. Ahadunillahu, ahadunillahu, ahadunillahu. Okey, sekian sahaja perkongsian kita untuk sesi kedua bagi perbincangan hukum bacaan iltiqa'ul sakinain, ataupun dikenali juga sebagai hukum bacaan nunul wiqayah, ataupun hukum bacaan nunul wasal, ataupun hukum bacaan nunul iwad ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas masa yang saudara-saudari, tuan-puan, ibu bapa berikan, peruntukkan untuk sesi kali ini. Semoga asbab daripada perkongsian ini dapat sama-sama kita tingkatkan tahsinul Quran kita, kualiti bacaan kita, dapat kita perelokkan lagi dari masa ke semasa kualiti pembacaan Al-Quran kita, supaya lebih bermanfaat bagi kita, dan sama-samalah kita memperbanyakkan tilawatul Quran kita, lebih lagi menjelang tibanya Ramadan tahun 2025 yang akan menemui kita, insya-Allah, jika dipanjangkan usia dalam tempoh lebih kurang 3 minggu lagi, lebih kurang dalam 3 minggu lagi. Semoga dapat sama-sama kita manfaatkan masa Ramadan yang akan Allah hadiahkan kepada kita jika dipanjangkan umur nanti dengan pembacaan Al-Quran. Seboleh-bolehnya kita baca bersekali dengan makna bacaan, dengan tafsirnya,
supaya lebih berkesan pada hati kita dan menjadi asbab untuk bertambahnya pahala kita, untuk kita jadikan bekal kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, dan agar sama-sama kita kongsikan manfaat daripada apa yang telah kita pelajari, supaya insya-Allah jika ia terus diamalkan oleh generasi yang kita tinggalkan, setelah ketiadaan kita nanti, setelah kita kembali ke rahmatullah, pahalanya insya-Allah akan kekal mengalir terus untuk akaun akhirat kita yang akan menjadi nilaian Allah, untuk salah satu nilaian Allah untuk menentukan tempat akhir kita, sama ada syurga Allah ataupun neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon berlindung daripadanya, dan kita mohon kepada Allah untuk kita dikurniakan dengan syurganya tanpa perlu memasuki azab nerakanya, insya-Allah. Saya berterima kasih banyak di atas kesudian saudara-saudari, adik-adik, adik kakak, ibu bapa, tuan-puan sekalian, untuk yang mengikuti sesi pembelajaran yang saya adakan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi ketiga jika kita dipanjangkan umur, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.